Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 November 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, teka-teki siapa calon Parti Rakyat Sarawak PRS di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murum dan Belaga akhirnya terjawab manakala calon bagi Dun Baleh masih belum pasti, dan jika pilihan raya umum PRU diadakan serentak, penyandang sedia ada akan dikekalkan di Parlimen Hulu Rajang. Timbalan Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS dan Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, PRS telah bersetuju mencalonkan penyandang yang sedia ada, tetapi keputusan akhir akan dibuat Ketua Menteri yang juga pengurusi gabungan Parti Sarawak GPS. Dipilih nak lama tadi yang berhormat Jok Pai Madan angka nak lama ke ya Kama Madan terdet ni kita nak no hari bulannya berpanggil kepala menteri. He will tell us when is the correct date. Jadi siapa yang jadi calon itu hari segi parti Jamai Komandan, hari segi parti yang berhormat Jok Pai dipilih jadi calon. But the endorsement is with the Chief Minister. Ia bermanda betul kendanya panggabaya. Tangan di segi parti muda hari di Murum tu yang berhormat Jok Pai, hari Belaga tu yang berhormat Datuk Liwan Lagang jadi calon. Hari Balai Ampet mu nanti kepala menteri nanti kau asuh ya. Kak aku berdiri ada nak asuh nabi jadi pilih tu yang lain lagi yang lama tu maybe akan sertai ini Parlimen Konstitusi Negeri. Nanti Parlimen Konstitusi sertainya yang berhormat Dato' Bosenuga dulu Rajang tu lah. Jadi dari segi parti yang berhormat Bosenuga umum jadi calon kita yang Katanya semasa berucap merasmikan Dewan Serbaguna Rumah Lincong Tubau Sebauh di Dewan Serbaguna Rumah Lincong Tubau Sepauh pada Sabtu. Dewan Serbaguna Rumah Lincong Along, Sungai Sebutin Tubau dibina di kawasan Tubau Jelalong dengan kos lebih RM500,000 melalui peruntukan projek transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chok Pai Ugon dan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah pencapaian positif dan memberangsangkan di kawasan masing-masing menjadi faktor mereka ini dikekalkan pada pilihan raya akan datang. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak telah mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 apabila terdapat 14 kes baharu dilaporkan hari ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggat Embas memberitahu kesemua kes tersebut dilaporkan di daerah Kuching. Hari ini ada 14 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Kesemua kes tersebut adalah di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 906 kes. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19, Dato' Amar Douglas Unggat memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan terdapat satu kluster baharu iaitu kluster Wisma Sebekas di daerah Kuching. Jelasnya, kes tersebut melibatkan dua premis yang berada dalam bangunan Wisma Sebekas. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ingin mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Wisma Seberkas di daerah Kuching. Kes ini melibatkan dua premis yang berada dalam bangunan Wisma Seberkas. Kes mula dikesan apabila kes 866 Majlis Saringan Kediri pada 26 Oktober 2020 kena mengalami demam dan batuk. Susulan daripada pelaporan tersebut, 7 kes lagi dikesan melibatkan kluster ini. Kes-kes ini dalam lingkungan umur 13 hingga 37 tahun, di mana satu kes merupakan ahli keluarga dan 6 kontak tempat bekerja. Ini menjadi kejumlah kes dan kluster ini seramai 8 kes termasuk indeks kes. Berita seterusnya,
Miri kini mengalami pembangunan yang pesat sejak penemuan minyak dan gas pada tahun 1910 serta kehadiran pelabur-pelabur yang terdiri daripada syarikat minyak. Menurut Menteri Muda Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, pembangunan ini diteruskan Kerajaan Sarawak menerusi pembukaan beberapa kawasan minyak dan gas baharu. Theme is Miri Transformasi Kemajuan. This theme was especially chosen because over the years of the rapid development in Miri, that we transformed from way back before when Shell first discovered oil way back in 1910. Then we were just a fishing town of 5,000 people. Of course, over the years, and it is now the kind of development we have in Miri, all through the good effort of our Sarawak government. That one, I think we must give a round of applause to our Sarawak government. That Miri and indeed Sarawak, over so many years, we have seen rapid transformation. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam persembahan musikal Sarawak Harmoni Miri Transformasi Kemajuan di Hotel Pullman Miri Waterfront pada Ahad. Datuk Sebastian Ting yang juga Adun Piasau menambah, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mengumumkan pembukaan 2 kawasan baharu minyak dan gas di Miri yang akan dikendalikan Petros dan ini sekaligus memberi kesan pembangunan ke atas Miri. Now the two places are, one, somewhere near Marudi. They call it Adong Kecil, west part of Miri. And the other one is Engkabang area one is Miri, the one in Miri, and the other one is Engkabang area is in Marudi. So this will be the new area of development, oil and gas under Petros. So Miri again will have more development and I think will be again another boom for Miri, hopefully with oil and gas. And of course, a week plus ago, the Shell top personnel briefed our CM to say that the HQ of Shell for upstream will be located back to Miri. At the moment, they have 3 places: one office in Kuala Lumpur, one office in Miri, and one office in Kota Kinabalu. Berikut pula, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah atau alumni disarankan untuk mewujudkan tabung kebajikan dan pendidikan sekolah. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talef Saleh, berkata melalui tabung tersebut, pelbagai pihak termasuk alumni dapat menyalurkan sumbangan untuk pembangunan anak-anak dan warga sekolah seperti program tuition dan pembelajaran atas talian secara digital. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan majlis simbolik penyerahan bangunan surau pada Isnin yang disempurnakan oleh Pegawai Daerah Tanjung Manis, Udin Bujang, yang mewakili pengurusi alumni Sekolah Kebangsaan Abang Galau Rajang. Projek bermula pada Januari 2020, siap sepenuhnya pada Oktober 2020 dengan menelan kos sebanyak RM22,000 hasil sumbangan warga anak Rajang. Selanjutnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Kastam Negeri Sarawak Herman Shah Abdullah di pejabatnya Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Isnin. Rombongan yang disertai Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia Muhammad Tini Abdullah itu adalah kunjungan hormat pertama Herman selepas dilantik pada 7 Oktober 2020. Hadir sama Ketua Cawangan Korporat dan Latihan Aisyah Andi Bambang. Seterusnya, Datuk Amal Jaol turut menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Kuching. Rombongan itu diketuai Pengarah Negeri Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Sarawak, Abang Ehsan Abang Abu Bakar.
Antara objektif kunjungan adalah untuk memastikan jalinan kerjasama yang lebih erat di antara LHDNM dan Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita dalam versi bahasa Iban menyusul selepas ini. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.